dan dongakkan. Okey, tajuk ni awak belajar hari ini masa tingkatan 3. Tapi tajuk ni dia akan tanya masa tingkatan 5 nanti untuk soalan SPM. Okey, jelas tak? Jelas tak? Okey, tajuk ni dia akan tanya masa SPM nanti. Jadi awak tak ada PT3 tapi cikgu ajar tajuk ni pada tingkatan 3 untuk persediaan kamu untuk SPM nanti. Okey, so SPM pun kita tak tahu bagaimana soalan dia, mana-mana soalan boleh keluar. Apa saja soalan boleh ditanya, okey? Okey, so sekarang kita tengok tajuk baru iaitu pelan dan dongakkan. Okey, kat sini cikgu nak tanya berapa orang ada cita-cita nak jadi arkitek? Ada tak cita-cita nak jadi arkitek? Boleh on mic awak, kita boleh berborak. Ada tak siapa-siapa bercita-cita nak jadi arkitek ke? Nak jadi draftman ke? Untuk melukis kan? Ada tak? Awak suka tak lukisan? Maknanya binaan, melukis. Macam arkitek lukis tu? Pernah tengok tak lukisan daripada arkitek tu? Kita pernah melukis pelan rumah, kita tengok kan kadang-kadang dekat pemaju perumahan. Kalau kita jalan-jalan kita pergi ke Ion ke shopping complex ke kan, kita akan nampak ada pemaju perumahan, dia tunjuk model-model rumah kan. Lepas tu ada satu lukisan daripada arkitek tu. Jadi arkitek ni dia melukis pelan lah untuk binaan rumah tersebut. Okey, pernah nampak tak? Pernah nampak? Mana suara ni semua diam macam ni cikgu baru suruh on suara, tak nak on suara. Kalau cikgu suruh on kamera, boleh on kamera tak? Boleh on kamera tak? Cikgu nak tengok. Dah mandi ke belum? Bukan cikgu nak tengok dah mandi ke belum. Okey, cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok. Awak ada ke tak ada kat situ? Dengar ke tak dengar? Ke awak tinggal aja awak punya kamera ni, awak punya handphone ni dekat depan, awak pergi tempat lain. Ayo, ada kat sini? Semua orang ada kat sini tak? Ada Okey, Rosyam. Okey, semua orang ada Sarvin, Nurul Izzati, Riz Amar. Riz Amar ni siapa? Yap, Ziyi. Okey, ada siapa lagi kat sini? Okey. Chow Jiading. Mana Chow Jiading? Ada tak? Aisyah Umairah. Nanti cikgu akan panggil nama-nama kamu untuk jawab soalan Jangan tinggalkan awak punya handphone ni, awak tinggal awak buat kerja lain Okey, Chong Yi An ada? Ada. Okey. Chung Li Heng ada? Chung Li Heng. Where are you? Chung Li Heng ada? Okey. Chung Wai Chong. Chung Wai Kang. Ada, cikgu. Ada. Okey, cikgu dengar suara awak. Jiwa Jasani, Jiwasi Jiwa? Ada. Okey, Rosyam, tadi cikgu dah dengar suara. Rosyam, cikgu dah dengar suara. Okey, Dilip Kumar. Are you there? Dilip Kumar, cikgu panggil nama ni, tak keluar-keluar ni. Dilip? Tak ada. Dashan ada? Dashan, anak lelaki Rajini? Ada. Okay, thank you. Dilip Kumar tak muncul-muncul lagi. Terus left Dilip kenapa? Okay. Eng Wei Hao. Are you here? Eng Wei Hao? Eng Wei Hao. Ada? Senyap juga. Nurul Izzati? Nurul Izzati, kat mana dia? Ada, ya, okey. Yutin. Yutin mana? Okey, ada. Okey, thank you. Puan Yu Hui. Ada. Riz Amar ni siapa? Riz Amar. Saya. Rosyam Saya. Awak ada dua? Amma. Amma, okey Amma. Okey, Sarvin? Tak ada. Sarvin, Sushitra. Sarvin ada. Okey.
Okay, good morning. Sushitra. Sushitra ada tak? Okay, Yapzi. Yapzi. Okay, thank you. Dan hari sekali siapa? You Puilang. You Puilang. Are you there? Okay, ada Okay. So boleh kita mulakan hari ni. Okay, kita akan belajar tajuk baru iaitu pelandongakan. Okey, kalau kita pernah tengok apakah arkitek terlukis, okey. Tengok buku teks awak, muka surat 169. 169. Okey, yang pertama sekali awak tengok sini. Apakah satah dan normal kepada satah? Okey, ini adalah permukaan melengkung. Okey, ini adalah, okey, nampak tak yang pertama ni? Yang pertama ni adalah apa? Yang pertama ni adalah bentuk apa ni? Siapa tahu? Kita panggil dia apa ni? Ni bentuk dia apa ni cikgu warna kawan hijau? Apa bentuk ni? Apa bentuk yang pertama ni? Apa nama bentuk ni? Botol air awak tu. Apa bentuk dia? Kita namakan dia bentuk apa? Silinder, okey? Silinder. Okey? Okey, dan yang ini ni? Yang macam topi ni. Yang macam topi ni, kita namakan dia apa? Ini permukaan melengkung Okey, ini apa nama dia? Kita makan. Apa dia ni? Minum? Ice cream? Cone. Okay, thank you. Cone. Okay, this is cone. And the last one ni apa ni? Bentuk apa ni? Siapa tahu? Yang ini ni bentuk apa ni? Kita panggil dia apa? Kita panggil dia apa? Apa awak nampak selalu ni? Budak lelaki selalu petang-petang dia keluar, dia pergi main benda ni lah. Bentuk bulat ni. Kita panggil dia bola, sfera. Bentuk bola. So bentuk bola ni kita panggil dia dalam matematik sfera. Okey, jadi ada 3 bentuk permukaan melengkung kat sini. Okey, rajah menunjukkan satu sopan silinder tegak dengan tapak mengufuk PQR, PSTU dan PQRS, iaitu satah mencancang, dan QRTU ialah permukaan melengkung. Satah ialah apa? Okey. Ni awak boleh salin awak boleh salin. Satah ialah permukaan rata. Okey, terdapat pada suatu objek. Terdapat 3 jenis satah, iaitu yang pertama, apa jenis satah dia? Yang pertama, satah mengufuk. Satah mengufuk. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, satah mencancang. Satah, boleh salin boleh salin. Tajuk hari ni, tajuk dia adalah pelan dan dongakkan. Okey, tajuk ni 7.0. Tajuk dia pelan dan dongakkan. Okey, tajuk dia. Okey, kemudian awak buat lukis satah pula. Apa? Tulis pula apa itu jenis satah. Ada 3 jenis satah. Satah mengufuk, and then satah mencancang. Satah mencancang. Dan yang ketiga adalah satah condong. Okey, ada 3 jenis satah. Ini boleh salin satah. Okey, boleh salin. Awak tengah salin ke? Dah siap bagi tahu saya Ini adalah yang pertama, satah. Okey, yang kedua, B. Normal. Normal. Okey, normal. Normal kepada suatu satah adalah sifat dia apa? Yang pertama, berserenjang. Berserenjang. Okey, serenjang berserenjang. Dan bersudut tegak. Okey, sudut tegak. Okey, contoh katalah cikgu ada satu bentuk macam ni. Satah. Ni bentuk satah 4 segi satah. Kemudian normal kepada satah adalah sifat dia bersudut tegak. Ini adalah garisan normal. Okey, dia bersudut tegak dan berserenjang dengan satah. Berserenjang ni maknanya dia sudut dia adalah sudut 90 darjah. Okey. Sudut 90 darjah. Jelas tak? Jelas tak? Gambar darjah dia ada dekat buku Sekejap.
Shape juga. Okey, normal kepada satah macam ni. Ni bentuk dia. Okey. Oh, tak apa. Okey, itu maknanya normal kepada satah lah. So bila awak lukis satu gambar rajah macam ni, okey, normal kepada satah maknanya dia membentuk sudut 90 darjah. Okey, membentuk sudut 90 darjah kat sini. Okey, ini sudut dia 90 darjah. Berserenjang, maknanya dia berserenjang. Okey, sama salin ya. Okey, dah siap salin dah? Okey, itu yang pertama dia, pengenalan kepada plan. Okey, dah siap? Dah siap dah, Om? Dah salin dah, Om? Dah siap salin dah? Ni tajuk yang pertama tadi lah. Awak kena salin macam ni lah tajuk dia. Pelan dan dongakkan. Nilai 7.1 kunjuran ortogon. Kunjuran ortogon. Jadi hari ni kita nak melukis kunjuran ortogon. Okey, nak melukis kunjuran ortogon. Dan masukkanlah macam ni. Okey, jadi ini nota yang awak perlu salin lah Okey. Dah siap dah? Dah siap dah? Kalau dah siap bagi tahu cikgu ya. Okay. Dah? Sudah siap? Ini je, salin ini saja dulu. Okay. Okay, bagus. Okay, so cikgu sambung. Okay. Apa itu kunjuran ortogon Okay, tengok sini. Boleh nampak tak cikgu punya slide ni? Boleh nampak? Okay, so awak tengok ini adalah kita punya bandar lah, satu bandar lah di Putrajaya. Okay, gambar dipandang daripada atas. Gambar ni dipandang dari atas. Okay, so kita nak tahu bagaimanalah arkitek tu melukis, bagaimana arkitek tu melukis plan. Bagaimana sebelum bangunan ni siap, diorang mesti plan kan, mesti plan, maknanya diorang mesti rancang macam mana nak bina, macam mana nak buat tasik cantik macam ni dikelilingi sekeliling bandar ni kan. Jadi semua tu kena ada perancangan. Okey, jadi kalau berminat minat nak melukis benda-benda ni semua, so awak sukalah tajuk ni ya. Okey, so ini yang kita nak belajar, pelan dan dongakkan. Okey, so kata kunci hari ni tadi cikgu kata apa? Kunjuran ortogon. Kunjuran ortogon. Dan yang keduanya pelan. And then hari ni kita nak belajar lagi bagaimana nak tengok dongakkan sisi, dongakkan hadapan, dongakkan mengufuk, satah mengufuk dan satah mencancang. Okey, yang ini semua kita nak belajarlah hari ni ya. Okey, so check. Okay, so hari ni semua kita nak belajar benda ni. Okay. Okay, boleh tulis kata kunci ni. Boleh salin kata kunci ni Orang yang ini kalau kalah dia akan belajar, orang main kalah so hari ni kita akan tulis lah kata kunci ni.
Ini kata kunci hari ni. Sekejap So ini unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon. Kemudian pelan, dongakkan sisi, dongakkan hadapan, serta mengufuk dan serta mencancang. Jadi hari ni kita nak tengok semua kata kunci ni. Kita akan gunakan. Okey, salin ya. Just open the glossary. Glossary. Okey, dah siap salin? Belum. Okey, belum. Kita bagi masa salin. Apa tu? Sebenarnya apa sebab belajar disarm, deflect, descend, disarm, just defend. Ya, tapi macam saya nak buat tu nak tahu tapi seperti apa tu. Yang ini apa itu? Kita apa itu? Apa ini? Dah siap dah? Belum. Belum. Sudah ya? Okey, nanti cikgu akan copy lah. Cikgu akan copy ni masuk dalam awak punya group Boleh? Boleh? Nanti cikgu akan share. Cikgu akan share. Cikgu share sudah. Okay. Share tiga Izora. Okay, siapa yang tak siap boleh tengok balik lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, tadi kita sampai. Okay, tengok sini. Apakah tujuan unjuran ortogon? Apakah tujuan dia? Ini unjuran ortogon. Umpama kita suluh. Katalah kita ada satu bentuk kertas, katalah kertas ni bentuk tiga segi, TQR. Bila cikgu suluh daripada atas, cikgu akan nampak bayang-bayang dia tu di bawah. Nampak tak? Ada bayang-bayang. Yang pink ni bayang-bayang dia. Dia punya image lah. Maknanya yang ni objek, yang ni image lah. Bayang-bayang dia di bawah. Dan yang ini adalah P, bila tengok bayang-bayang dia, dia akan jadi P prime. R, dia punya bayang-bayang dia R prime. Q, bayang-bayang dia Q prime. Okay, boleh faham? Itulah dia unjuran ortogon. Okay, so unjuran ortogon satu objek kepada sata merupakan image yang terbentuk pada sata itu apabila garis tegak dikenali sebagai normal datang dari objek dan bersilang dengan sata. Okay, boleh faham tak? Boleh faham? Okay, cikgu share dalam group awak, nanti awak salin tengok saja dulu. Okay. Okay, boleh ya? Okay. Unjuran ortogon, kita panggil dia tu ya. Nanti awak salin Okay, seterusnya. Unjuran ortogon pada sata mencancang. Tengok ni. Katalah cikgu ada cube dekat depan ni. Cikgu ada cube kan? Ada satu bentuk cube. Bila cikgu suluh daripada depan sini, daripada depan. Okay, daripada sini cikgu suluh daripada sini. Okay, cikgu akan nampak bayang-bayang tu berada di belakang sana. Bila cikgu suluh SP ni dia akan jadi sekali lah. Dia akan membentuk satu bayang-bayang dan dia akan membentuk satu bentuk yang di belakang sana. Jelas tak? Boleh faham? Yang cikgu warnakan merah ni. Boleh faham? Okay, so itu adalah unjuran ortogon.
Itu dipanggil unjuran ortogon. Okey? Perlu salin ke ini? Kalau perlu salin nanti cikgu hantar dekat awak punya group Okey. Kalau kamu cakap, oh you can BT there. Masa BT. Seterusnya, so dia akan membentuk bayang-bayang dia warna merah tu lah. Kalau bentuk yang sama tapi cikgu pandang daripada sini pula, daripada mencancang sini. Bentuk yang sama. Bila cikgu suluh dia kat sini, bayang-bayang dia akan terbentuk dekat belakang ni. So satah mencancang Y. Daripada Y, so kita akan nampak bentuk dia sama juga macam ni. Betul? Warna merah tu. Okay? Sekejap sepatutnya tadi awak salin. Okay. Sepatutnya awak salin yang ini tadi. So dua-dua je. Okay. So ada dua bentuk tadi. Okay, yang ini awak kena salin yang ini. Boleh nanti awak salin lah lepas ini, okay. So yang ini cikgu bagi Okay, seterusnya kan sambung lagi apa itu dikatakan unjuran ortogon. Okay, so lukis unjuran ortogon bagi geometri berikut. Okay, katalah sekarang satah mengufuk. Yang ni satah mengufuk lah. Yang ni adalah satah mengufuk lah yang kat bawah ni. Satah mencancang Y, satah mencancang X. Yang ni kalau tengok dari sini, itu adalah X. Tengok dari sini. Kalau tengok daripada sini, dia adalah Y. Okay, dan satah mengufuk apabila kita tengok dari atas, kita panggil dia pelan. Tengok dari atas, kita panggil dia pelan. Okay, tengok contoh. Okay. Ini pun sama, ini adalah cuboid. Cuboid ni, ini adalah silinder, Silinder ni bila kita tengok dari atas, bentuk dia adalah bulatan. Dia akan membentuk bulatan. Bulatan yang berjejari 4 cm, berdiameter 4 cm. Tapi bila kita tengok daripada X sana, dari satah mencancang, dia akan membentuk satu segi 4 macam ni. Segi 4. Di mana dia punya jejari tu adalah 4, okay, dan tinggi dia adalah 6. Faham tak? Begitu juga kalau kita tengok daripada sini, daripada X, okay, kita akan nampak dia bentuk segi 4 juga. Sini 4, sini 6. Okay? Tapi bila kita tengok daripada atas, pelan dia akan bentuk apa? Pelan ni, bila cikgu suluh daripada atas ni, bentuk apa sebenarnya? Bulat, okey, bentuk bulat, satu bulatan berdiameter 4 cm. Okey. Faham ya? Dia tak nampak lah, yang 6 ni tak nampak lah sebab dia dah lepel ke bawah. Bayang-bayang dia tu terletak kat bawah macam ni. Tapi kita kena lukiskan dia dalam bentuk dua matra. Okey, boleh faham ya? Okey. So seterusnya, lukisan pelan dan dongakkan memberi kita peluang untuk melihat suatu objek dari arah pandangan yang berlainan. Ia juga memberi peluang suatu reka bentuk dan saiz objek disampaikan dengan tepat. Dalam proses pembinaan bangunan misalnya, pihak tempatan meluluskan pembinaan berdasarkan pelan dan dongakkan yang telah dilukis. Pihak kontraktor juga menggunakan pelan dan dongakkan yang telah diluluskan untuk membina bangunan tersebut. Ini yang cikgu cakap ni, ini semua cerita dia. Salah satu kerja untuk arkitek lah. Apakah pelan? Bagaimana cara melukis? Pelan. Pelan adalah unjuran ortogon bagi suatu objek pada satah mengufuk. Kita melukis pelan dari suatu objek seolah-olah kita memandang objek itu daripada atas. Kita pandang dari atas. Itu kita panggil dia apa? Pelan. Itu pelan. Pelan kita pandang dari atas. So dia apabila melukis pelan, kita menggunakan garis pandu tebal untuk mewakili sisi objek yang boleh dilihat dari pandangan mata dan garis sempang untuk lukisan tersebut. Contoh kat sini. Cikgu ada satu bentuk ni. Satu bentuk lah macam ni, satu tinggi, satu rendah. Satu tinggi, satu rendah. Jadi bagaimanakah pelan dia? Lukiskan saiz penuh pelan. Bila cikgu tengok dari atas, manakah bayang-bayang dia?
Mana bayang-bayang dia? Kita akan nampak bayang-bayang dia tu berada pada satah mengufuk yang kat bawah ni, betul? Okay. Dan ada yang ini kita nampak, UR ni kita nampak dengan jelas. Jadi bagaimanakah bentuk dia? Dia adalah sebuah segi empat yang kat bawah ni, awak tengok yang bawah ni. Segi empat ukuran dia kat sini 6 cm dan sini lebar dia 5 cm. Tetapi UR ni kita boleh nampak dengan jelas. Di mana UR ni dia dekat lukisan ini dia memotong RS ni pada 4 cm. Jadi daripada 6 cm ni awak ukur daripada hujung ni S ni ke R ni mestilah 4 cm. Okay, jadi dia akan nampak satu garisan dengan jelas. Jadi ini adalah pelan dia. Jelas tak? Pelan ni kita kena lakarkan dulu, kita masukkan ukuran. Baru boleh kita lukis saiz sebenar. Okay? Jadi ini adalah pelan. Okay? So kalau tak apa. So kita akan nampak bentuk dia macam ni lah. Ini adalah bentuk pelan. Okay, kita perlu lakarkan dulu. Lakar macam ni. Kemudian baru kita lukis saiz sebenar. Saiz ni mesti tepat. Mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Saiz dia kena tepat lah. Mesti guna pembaris Okay. So awak ukur lah kat sini 4 cm, okay, kat sini 5 cm, awak kena ukur lah. Okay, kena ukur. Okay, untuk kat sini ni 2 cm. Daripada kosong ni daripada kosong, kita ukur kat sini 4 cm. Okay. Kemudian kat sini 5 cm. Okay, kemudian yang ini pula, awak kena ukur betul-betul lah. Okay, daripada kosong tu kita ukur. Okay, mesti gunakan pembaris. Dan lukisan kat sini, yang pertama awak mesti guna pembaris. Dan lukisan mesti guna pensel. Pensel yang tajam lah. Bukan pensel nib pensel 2B. Pensel nib dia terlalu halus. Okay. Dan yang ketiga mesti ada pemadam lah. Dan padam tu kena bersih-bersih lah kalau awak melakukan sebarang kesilapan. Dan yang pertama awak mesti lakarkan dulu. Masukkan ukuran. Lakarkan kemudian masukkan ukuran. Tulis sajalah ukuran dia macam ni lah. Sini 5, sini 4. Kemudian baru boleh lukis saiz sebenar. Okey, lukis saiz sebenar. Okey, tidak boleh lukis pada kertas graf. Tak digunakan. Okey. Biasanya kita lukis pada kertas kosong. Kertas A4 lah yang kosong. Tapi kalau buat masa ni awak boleh guna buku latihan lah. Untuk latihan ni awak boleh guna buku latihan. Okey, jelas tak? Boleh faham tak? Okey? Boleh. Okey, cikgu akan share awak punya nota ni dalam grup awak. So nanti awak boleh salin lah Okey. Salin awal-awal tau. Awak banyak masa untuk salin kan? Okey, seterusnya. Okey, tengok sini Yang ini siapa yang tak nampak Okey, yang ini adalah TM. Okey, cuba kita tahu. Okey, yang ini adalah TM. Okey, TM ni pada ni TM. Nampak tak? Okey. TM. Mana dia akan jadi satah yang sini. Okey. Dan yang kedua dia. Mana yang kedua? Okey. Yang kedua seterusnya. Okey. Okey, yang pertama tadi ni Okey, yang ni yang pertama tadi TM ni berada di sini lah. Bila kita suluh dia berada di bawah. Okey, jelas Okey, seterusnya cikgu dah share dalam awak punya group. So nanti awak boleh tengok. Okey, seterusnya okey, sekarang okey, boleh tak pelan yang tadi tu okey, cikgu tengok yang okey, pelan yang tadi ni, gambar yang tadi ni, tapi kita lukis bentuk macam ni. Tapi kita lukis dia macam ni. Sini
4. Okay, sini 4, dekat sini 6, sini 5. Boleh tak? Cikgu tanya, boleh tak awak lukis dalam bentuk macam ni? Untuk pelan. Boleh tak? Boleh atau tidak? Awak rasa boleh tidak? Siapa boleh tahu jawapan? Siapa tahu? Boleh bagi tahu? Ha? Sepatutnya yang dalam gambar rajah dia macam ni kan? Dalam gambar rajah dia macam ni. Okay, so boleh tak? Okay. Dalam gambar rajah dia macam ni. Boleh tak sekarang ada pelajar yang lukis macam ni? Sama ke tak sama? Okay, untuk pelan boleh diterima. Boleh. Sebab bila kita tengok dari atas, ada orang tengok mata dia tu dekat sini. Okay, mata dia dekat sini. Ada orang tengok daripada sini. Okay. Tunggu Okay. Previous. Okay, ada orang tengok mata dia dekat sini. Okay. Ada orang tengok mata dia di sini. Ada orang mata tu dekat sini. Okay, mata tu kat sini, dia tengok daripada sini. Sebab tu ada orang boleh tampak macam ni. Kalau dia tengok daripada sini, okay, dia boleh nampak yang ini juga. Tapi bentuk dia beginilah. Faham tak? Okay, so untuk jawapan Azizi tadi tu betul untuk jawapan tadi betul So adakah dia apa betul? So ada betul So lukiskan. Okay, sekarang skala penuh. Lukiskan skala penuh pelan bagi setiap pekerja di bawah. Boleh tak? Okay, saya tunjuk satu contoh dulu. Cikgu tunjuk satu contoh dulu. Katalah yang ini kan. Awak kena lakarkan dulu macam mana pun kena guna pensel. Awak lakarkan dulu Okay, awak lakar dulu. Untuk dia. Okay, sekarang ni awak tengok. Dia nak pelan kan? Pelan ni kita pandang dari atas. Pandang dari atas. Bila cikgu suluh dia ke bawah, kita akan nampak bentuk dia macam ni, betul? Sini 5, sini 4. So cikgu lakarkan dulu. Okay, sini 5, maknanya 5 lebih panjang dari 4 dah. So sini 5, sini 4. Faham tak? Yang ini adalah TM. Yang sebelah sini ini adalah SL. Cikgu suluh bayang-bayang dia akan jadi satu tempat yang sama. Kemudian yang sini pula PK. Sini ada PK. Dan yang sini pula WN. Dan apa lagi yang kita nampak? Yang ni kita nampak. QR kita akan nampak dari atas. BU pun kita nampak dari atas. So ukuran dia awak tengok sini 2, sini 3. So kat sini 5 kan? So sini 2. Okay, sini 2, sini 3 lah. So Q ni, Q dengan R kat sini. Q dengan R. Yang sebelah sini pula B dengan U. Okay, jelas tak? Ini adalah pelan. Cikgu lakarkan saja. Nanti awak tolong lukis saiz penuh. Saiz penuh maknanya apa? Dengan ukuran sebenar. Ukuran sebenar. Okay? Ukuran sebenar. Okay, itulah. Kalau 4 cm, 4 cm lah. Boleh ke tak boleh? Boleh kelas? So yang ini awak kena buat lah pengukuhan Okay, dan tengok B. Tengok B, pelan. Bila cikgu tengok dari atas. Okay. Bila tengok dari atas, apa awak nampak? Bayang-bayang dia di mana? Kita mesti lukis dalam bentuk 2 matra lah. So kita akan nampak bentuk dia begini. Betul, bentuk huruf T huruf T. Nampak? Kita lakarkan dulu supaya kita punya lukisan tu nanti cantik. Awak tak padam-padam. Okay. So kat sini berapa? 9. Sini berapa? 3. Tengok ni. Cikgu masukkan nilai dia Sini 3. Sini pun 3. Sini mestilah 3 jugalah. Sebab kat sini dia bagi tahu dah. Nampak? Dia tak bagi tahu kat sini tapi dia bagi tahu kat tempat lain. Kena tengok. Kalau sini 3, sini pun 3. Kat sini pun mestilah 3 sebab atas ni 9. And then dari N ke P 7.
Okay, faham tak? Jadi ini adalah A, K. A, K, dia sama. Di sini pula B, L. Sini B, L. Okay, sini pula C, M. C stroke M. Okay, jelas tak? Kat sini D dengan N. Okay, sini G dengan R. Kat sini H dengan J. Jelas tak? Kat sini F dengan Q. Dan yang last sekali kat sini berapa? Apa? E dengan P. E dengan P. Okey, untuk lukis saiz sebenar, bila awak lukis saiz sebenar, awak tak perlu label. Tak perlu label. Maknanya awak tak perlu tulis BL, CM, AL ni tak perlu. Ini cikgu nak tunjuk bagi awak nampak. Awak tak perlu label. Ukuran pun tak perlu tulis. Tak perlu tulis ukuran. Tak perlu. So awak bila lukis saiz sebenar, lakarkan ni untuk awak faham, buatlah. Ini lakaran lakaran. Ini pun lakaran. Okey, ini lakaran. Jadi untuk pelanggan. Okey, jelas tak? Jelas tak arahan cikgu? So nanti awak lukis saiz sebenar. Setiap ni awak lukis saiz sebenar. Mesti ada saiz sebenar. Saiz sebenar. Jawapan awak mesti lukis saiz sebenar, masukkan ukuran dia. Okey? Ini pun mesti ada saiz sebenar, masukkan ukuran dia. Boleh ya? Boleh tak? Boleh faham? Okey, so cikgu akan share dalam grup awak. Nanti awak salin. Cantik-cantik. Nanti besok kita buka sekolah, cikgu nak tengok nota siapa paling cantik, cikgu akan bagi hadiah. Boleh? Nota siapa paling cantik, cikgu bagi hadiah. Okey, jelas tak? Senyap je ni, faham ke tak faham? Faham. Betul okey. Boleh tulis saiz sebenar tak? Lukisan mesti menggunakan apa? Mesti guna pensel. Guna pensel. Tak payah guna pen. Jangan guna pen guna pensel. Okey, cantik-cantik Cikgu akan tengok awak punya nota. Okey. Cikgu boleh sambung Okey, seterusnya ini pun sama latihan. Latihan lukis plan saja. Okey, lukis plan saja. Okey. Itu plan Okey, tengok sini. Kalau kita boleh lukis plan, dongakkan depan dan dongakkan sisi pada rajah yang sama. Kalau nak lukislah pada rajah yang sama. So ini adalah, okey tengok sini. Ini adalah bila awak boleh bagi 4 kertas awak tu boleh bagi 4. Kemudian ini awak ukur mesti berapa darjah. Awak ukur kat sini mesti 45 darjah. Nah, tengok macam mana ukur 45 darjah ni. Okey, ni ukur. Awak ukur kat sini 45 darjah. Okey, sini 40 sebab saya ni tak betul Okey, so mesti 45 darjah. Awak tandakan dekat sini. Tandakan, kemudian tu buat satu garis-garis lurus. Okey. Mesti gunakan 45 darjah. Okey. Mesti gunakan 45 darjah. Okey, step dia macam mana nak lukis. Yang pertama, awak lukis segi garis apa ni? 4 pembahagi 4 ni. Okey, kemudian Okey, sekejap Saya tunjukkan cara dia. Okey, sekarang ni awak lukis 45 darjah kat sini. Okey, 45 darjah, tandakan dekat sini 45 darjah. Kemudian tu kita gunakan pembaris. Okey, gunakan pembaris. Mana pembaris awak? Okey, awak gunakan pembaris. Boleh ukur gunakan pembaris. Kemudian tu kita ukur. Okey, ambil ruler ni. Okey, kita ukur dia mesti dekat kosong tadi tu. Buat satu garis lurus. Lukiskan satu garis lurus kat sini. Okey, dah lukis garis lurus 45 darjah kan? Okey, seterusnya ini adalah kedudukan untuk sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Yang ini adalah untuk pelan. Okey, yang ini adalah untuk pelan. Okey. Dan sekejap Yang ini untuk pelan. Okey, yang ini adalah
sukuan 2, sukuan 3 untuk dongakkan depan dan sukuan 4 untuk dongakkan sisi. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey. Dan seterusnya boleh lukis contoh, cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana kita gunakan melukis unjuran ortografik. Okey. So bahagikan kepada 4 bahagian tadi. Bahagikan kepada 4 bahagian. Sekejap Kemudian ini cikgu akan share dalam kelas awal lah nanti. Okey. Okey, bahagikan kepada 4 bahagian. Kemudian ni. Okey, kemudian kita lukiskan ni 45 darjah tadi. Mesti jarak dia 1 cm. Yang merah ni jarak dia mesti 1 cm. Bina garisan 45 darjah sebelah kanan atas. Mana yang pertama ni, pembagian pertama ni awak bina 45 darjah. Okey, kemudian mesti ukurlah 45 darjah. Gunakan protektor tadi Kemudian lukis plan objek. Katakan kat sini gambar dia yang ini. Lukis plan objek. Ini plan lah. So bentuk dia macam ni kan. Plan ni bila cikgu lukis daripada atas, kita akan nampak dua bentuk. Dua segi empat ni. Okay, kemudian kita buat unjuran bina garisan binaan untuk pandangan hadapan pula. Okay, untuk pandangan hadapan kita buat satu garisan dekat sini. Dekat plan tadi ni kita lukis kat sini. Okay, yang kedua. Lukis pandangan hadapan. Yang hijau ni. So kita tak payah ukur lagi dah. Kita ambil unjuran tadi tu, kita masukkan saja. So kita akan nampak bentuk hijau tu di sini. Okay, di sini. Faham? Okay, kemudian yang keenam. Bina garisan pada sisi tegak pula. Pandangan sisi pula yang sebelah ni. Buat satu garisan juga. Okay, buat satu garisan. Okay, yang merah ni kita akan nampak satu. Dan yang kedua dia, kita akan nampak dua bentuk lah. Satu yang merah. Dan yang satu lagi yang sebelah sana tu ada dua kan. Okay, so kita akan nampak dua bentuk. So ini adalah plan. Ini adalah pandangan hadapan. Dan ini adalah pandangan sisi yang merah ni. Okay, boleh faham tak? Okay, boleh faham tak? Jelas tak? Untuk melukis ni. Step-step dia untuk melukis. Okay, untuk melukis unjuran sukuan tadi. Okay, boleh Okay, kalau boleh faham, cikgu akan sambung. Okay, siapa lagi yang tak nampak kat sini? Cikgu nak bertanya. Boleh nampak tak? Jelas ke tak jelas? Jelas. Betul? Orang lain? Cikgu nak tanya, boleh nampak ke tak nampak? Okay, ini adalah lukisan-lukisan untuk ni lah. Okay, orang lain boleh nampak ke tak boleh? Kalau tak boleh, cikgu kena tunjuk satu lagi contoh. Okay, satu lagi contoh. Okay, tengok sini. Okay, nampak tak ni? Bentuk ni. Boleh nampak Okay, pelan tadi macam mana? Kita akan nampak yang ini. Nampak pelan ni kita tengok dari atas kan? So cikgu kemekkan gambar tu, bungkah tu cikgu kemekkan dia ke bawah. Kena kemekkan dia. Nampak tak? Kalau awak tak nampak lah. So dah nampak kemek tu, baru cikgu boleh lukiskan dia dalam bentuk dua matra. Faham tak? So sini tadi 3, kat sini 5. Masukkan ukuran sebenar. Boleh faham? Nampak tak pelan? Tengok dari atas. Okey, gambar yang sama. Okey, gambar yang sama. Cikgu tengok. Okey. Dongakkan X. Gambar yang sama tadi kan? Dongakkan X daripada sini. Okey. Nampak tak? Cikgu kemekkan gambar tu. Kemekkan dia sampai ke belakang. Dongakkan X. Kita ada sini 5. Kat sini 6. Nampak betul macam ni lah. Okey. Boleh faham tak? Itu dongakkan X. Okey, jelas Okey. Sekarang tengok dongakkan Y pula. Gambar yang sama Cikgu tengok dongakkan Y pula. Nampak tak dongakkan Y ni? Y ni tengok daripada sebelah kanan ni. Cikgu akan gerakkan dia ke belakang sana. Nampak tak? Cikgu gerakkan dia ke belakang sana. Okey, dan kemekkan dia. And then kita lukis dalam bentuk dua matra. Tapi garisan EH ni adalah terlindung kat belakang sana. Tapi dia ada. So sebab tu kita kena lukis garisan putus. Mesti ada garisan putus-putus. Faham tak? Okey, kalau kita tengok daripada sini kan.
EH tu ada tapi dia ada di belakang. Jadi kita kena wakilkan dia sebagai satu garisan putus. Okey, jelas tak? Boleh? Okey, sekarang cikgu nak bagi aktiviti dekat awak. Okey, semua orang sediakan satu kertas. Kertas ke apa, buku ke. Okey, awak tolong sediakan sekarang dengan pensel. Okey, sediakan kertas dengan pensel. Okey, dah ready dah? Dah ready dah? Cikgu akan bagi soalan. Okey. Sediakan kertas dengan pensel sekarang. Dengan lakar saja. Cikgu nak awak lakar saja. Okey. Okey, sekarang ready Are you ready? Dah ready dah? Class? Are you ready? Ready. Okey, sekarang cikgu nak cuba awak buat. Okey, gambar ni awak lakarkan saja macam cikgu lakarkan tadi. Bagaimanakah dongakkan dari X ni? Sekarang, lakarkan sekarang. Okey, lakarkan. Dongakkan dari X. Dongakkan dari X, lakarkan sekarang. Sudah? Sudah belum? Lakarkan dan masuk ukuran dia. Sudah belum? Okey, dongakkan X, kita akan nampak. Okey, bentuk dia mana? Okey, dongakkan X, kita akan nampak yang hijau ni, betul? Betul? Macam mana awak punya gambar? Cikgu nak tengok. Gambar awak macam mana? Boleh share tak? Cikgu gambar macam mana? You boleh hilang. Kenapa? Angkat tangan. Ada soalan nak tanya? Okey, macam mana gambar awak? Okey, sorry cikgu, kenapa? Boleh. Okey. Kenapa? Mana gambar awak? Boleh tunjuk kamera tak? Mana gambar? Okey, ni siapa? Jiwa. Okey, bagus Jiwa. Macam mana gambar awak? Okey, Jiwa dapat macam tu. You Pilam boleh tunjuk kamera? Macam mana gambar awak? You Pilam? Mana gambar awak? Saya nak tengok. Chong you Ian? Chong, mana gambar? Cikgu nak tengok. Rosyam? Mana gambar awak? Cikgu nak tengok. Bukalah kamera tu, tunjuklah gambar awak. Maknanya awak bersama dengan saya ni sekarang. Saya nak tengok. Awak buat ke tak buat? Sarvin? Amar? Okey, tunjuk gambar, cikgu nak tengok. Buatlah. Ini gambar dia tadi Okey, ini gambar tadi. Okey, ini gambar tadi. Okey, boleh nampak kan? Cikgu punya ni? Okey. Nampak kan? Okey, bagaimanakah dongakkan X? Macam mana dongakkan X? Dongakkan X ni macam mana? Cepat, cikgu nak tengok gambar. Siapa tunjuk gambar? Baru seorang saja tunjuk gambar tadi. Yang lain mana? Open camera please. Tunjuk gambar. Tunjuk gambar. Rosyam, gambar mana? Amar, gambar mana Amar? Okey, cikgu bagi masa. Awak sediakan bahan awak. Kejap lagi cikgu bagi soalan lain. Okey, kita akan nampak dongakkan X ni. Okey, cikgu akan gerakkan dia. Yang hijau tadi ni kan? Yang hijau tadi ni, cikgu akan gerakkan dia, kematkan dia ke belakang. Atau kita suluh dia, kita akan nampak bayang-bayang dia macam ni. Nampak tak? Bayang-bayang dia begini. Okey, so kita akan dapat gambar dia begini. Masukkan ukuran dia. 6, sini 6, sini 5. Yang 6 dengan 5 ni kita tak tahu. Yang sending ni kita tak tahu ukuran, tapi kita sambung saja. R dengan J ni kita sambung. Apabila kita ukur R dengan S ni 6, J dengan L ni 5. Faham tak? Faham tak? Faham jelas Okey, sekarang gambar kedua. Sekarang cikgu nak tengok. Apakah bentuk dia? Tengok dari atas. Sekarang cikgu nak tengok. Cepat, lakarkan. And then open camera. Cikgu nak tengok gambar awak. Gambar apa yang awak lukis. Bila piramid ni, kita tengok dari atas. Kita nampak apa? Cepat. Tunjuk cikgu gambar awak. Tunjukkan gambar. Kalau awak tak nak tunjuk kat sini pun, awak copy, awak snap gambar tu, share dalam kelas. Dalam group kita. Boleh? Okey, Chong. Okey, mana jawapan? Yap, Ziyi. Mana jawapan? Open camera. Open camera. On kan? Jawapan awak tu tunjuk dekat cikgu. Siapa yang dah buat? Siapa dapat jawapan tadi? Cikgu nak tengok. Ada tak? Okey, bagaimanakah bentuk dia? Siapa tahu? Bagaimana bentuk dia? Bagaimana bentuk dia? Sebuah, cikgu kematkan ni, gambar ni, cikgu kematkan dia. Cikgu suluh dari atas, bayang-bayang dia yang mana?
So kita akan nampak, okey macam mana kita nampak Okey, kita akan nampak bila kita gerakkan dia ni. Sekejap Okey, bila cikgu gerakkan dia ni, kita akan nampak apa? Dia kemek ke bawah. So dia akan bentuk dia adalah sebuah segi empat. Dan segi empat tu mesti sisi dia tu bersambung. Berapa orang dapat jawapan betul? Betul tak? Betul tak jawapan awak? Dapat tak jawapan macam ni? Cung, dapat tak jawapan macam ni? Boleh tak? Okey tak okey? Berapa orang dapat jawapan betul ni? Okey. Raise up your hand. Okey. Siapa dapat jawapan betul angkat tangan. Okey, bagus. Okey, bagus. Chong, okey, you lagi. Siapa lagi jawapan betul? Okey, bagus. Okey. Okey, siapa lagi angkat tangan? Okey, bagus. Chong, you, Jiwa. Okey, bagus. Chu. Orang lain tak cuba ke? Siapa lagi tak cuba? Siapa lagi cuba angkat tangan? Buat ke tak buat? Orang lain tak buat tak nak ambil bahagian dia. Dia 6 orang aja okey setakat ni. Okey, seterusnya cikgu bagi soalan lain. Soalan seterusnya boleh cikgu sambung? Okey, Aisyah, Umairah, okey. So sekarang cikgu sambung soalan ketiga. Okey, gambar begini. Awak nampak dengan jelas ke? Okey, bagaimanakah bentuk dia apabila cikgu tengok dari C ni? Okey. Bagaimana bentuk dia? Lakarkan sekarang. Bagaimanakah bentuk dia bila cikgu tengok dari C? Nampak bentuk apa? Lakarkan. Lakar saja. Siapa dapat sekarang? Boleh tunjuk gambar kat cikgu. Siapa dapat sekarang? Boleh tunjuk gambar kat cikgu. Ni bentuk dia. Ada nak tunjuk gambar? Tunjuk gambar je, tak payah snap. Ambil gambar, tunjuk saja. Cikgu dah tengok. Ada tak? Ada nak tunjuk gambar kat cikgu tak? Okey, Jiwa lagi sekali. Okey, bagus Jiwa. Jiwa punya jawapan betul. Okey, bagus. Okey, lagi? Siapa lagi nak tunjuk jawapan kat cikgu? Chong, okey. Chong Yimin, okey, bagus. Bagus. Okey, good. Okey, next. Siapa lagi? Siapa lagi nak jawapan? Nak tunjuk jawapan? Cikgu tak nampak Tak nampak lagi orang lain? Okey, kita tengok apakah jawapan awak sama dengan jawapan cikgu. Okey, bila tengokkan dari C, kita akan nampak bentuk warna kuning ni, betul? Kemudian cikgu kemekkan dia, cikgu gerakkan dia ke sana. Okey, bayang-bayang dia adalah macam kasut. Bentuk dia mesti macam ni lah. Nampak tak? So bentuk dia mesti macam ni. Okey, so awak masukkanlah ukuran dia. Okey. Betul tak? Berapa orang betul angkat tangan? Berapa orang betul? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Berapa orang betul kat sini? Okey, ramai Ramai dapat jawapan. Betul. Okey, bagus Chu, Yulam, okey semua betul. Okey, Chong Yi An, okey betul Okey, seterusnya tengok soalan nombor 4. Yang keempat. Okey, Chung. Okey, gambar ni kalau kita tengok dari atas, pelan dia. Okey, bagaimana bentuk pelan? Okey, lukiskan sekarang. Siapa dah lukis boleh tunjuk gambar kat cikgu. Boleh tunjuk kat cikgu. Bagaimana? Lukiskan sekarang. Okey, boleh tunjuk answer Siapa nak tunjuk answer? Bagaimana bentuk dia? Okey, siapa nak tunjuk answer? Siapa nak tunjuk answer kat cikgu? Tak ada yang tunjuk? Anybody? Ada yang tunjuk answer tak? Okey, bagaimana bentuk dia ni? Ada answer tak? Okey, Chung. Okey, bagus. Ada 2 bentuk, pelan. Chung dapat 2 bentuk, satu atas, satu bawah. Okey, orang lain. Okey, thank you Chung. Okey, orang lain. Macam mana bentuk dia? Orang lain, macam mana bentuk dia? Okey, perasu. Okey, bentuk dia bagus. Dapat sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, Chong dapat juga. Okey, satu kecil, satu besar kiri kanan. Okey, bagus. Jiwa, okey bagus. Satu atas, satu bawah. Orang lain. Siapa lagi? Ada lagi tak? Ada lagi nak tunjuk jawapan? Okey, very good Okey, siapa? Okey, kita tengok jawapan Kita akan nampak 2 bentuk, satu yang merah ni, kemudian satu yang coklat ni. Bila cikgu kemekkan dia ke bawah, gambar raja ni kemekkan ke bawah, kita akan nampak jawapan dia macam ni.
Atas, satu bawah. Ataupun satu kiri, satu kanan. Betul Yang siapa yang dapat kiri kanan pun betul. Atas bawah pun betul. Berapa orang dapat? Okey, bagus. Jawapan betul. Okey, bagus. So, berapa orang dapat jawapan betul? Okey, bagus. You, Chong, you Pilam. Okey, bagus ya. Ramai dapat jawapan betul Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, Riz dapat jawapan betul. Okey. Amar Siapa lagi dapat jawapan betul? Okey, bagus ya. Okey, seterusnya. Soalan nombor 5. Gambar aja yang sama tapi kita tengok dari depan. Cuba tengok, lakarkan. Okey, lakarkan. Lakarkan sekarang. Anda tunjuk kamera awak. Okey, lakarkan. Okey, lakarkan. Anda tunjuk cikgu gambar. Berapa bentuk awak nampak? Berapa bentuk awak dapat? Okey, dapat tak? Berapa bentuk awak dapat? Siapa dapat jawapan betul? Siapa dapat jawapan boleh tunjuk gambar kat cikgu. Ada 3 bentuk. Perasu dapat 3 bentuk. Orang lain dapat berapa bentuk? Ada 3 bentuk ya? Okey. Orang lain dapat berapa bentuk? Boleh tunjuk gambar? Boleh onkan apa punya gambar kat kamera tu? Tunjuk gambar apa yang awak dah buat. 2 bentuk. Okey, Chung dapat 2 bentuk. Perasu tadi dapat 3 bentuk. Kita tengok. Berapa bentuk sebenarnya? Orang lain? Tak tunjuk gambar dah? Gambar mana gambar? Siapa boleh tunjuk gambar kat cikgu? Tak ada? Okey, kita tengok jawapan So, kita akan nampak yang pertama tadi, perasu tengok. Okey, Chong. Chong dapat jawapan. Berapa bentuk Chong? Okey, Chong. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, kita tengok Kita akan nampak satu yang kat bawah ni. Kemudian kita akan nampak yang kedua ni, yang pink ni. Yang bila kita gerakkan dia, okey, kita akan nampak 2 bentuk. Satu besar, satu kecil. Okey, so jawapan dia macam ni Satu besar, atas ni besar, bawah ni kecil. Berapa orang betul angkat tangan? Okey, bagus. Chong betul, Yin betul. Chong betul. Okey, bagus. Okey, bagus Siapa lagi? Ramai lagi betul Chung Li Heng betul. Okey. Bagus Okey, dah nampak apa yang kita belajar hari ni. Okey, perasu nanti kita buat correction perasu. Okey, ada 2 bentuk saja ada 2 bentuk. Okey, next. Tengok gambar ni. Okey, gambar ni. Sekarang tengok dari atas. Okey, lukiskan sekarang. Lakarkan. Apakah bentuk pelan yang awak dapat? Tengok dari atas, kita panggil dia pelan. Apakah pelan dia? Okey, pelan dia apa? Okey, siapa boleh tunjuk jawapan kat cikgu? Ada berapa bentuk? Dah lakar, masukkan ukuran. Berapa bentuk awak dapat? Okey, Chung. Okey, berapa bentuk? 2. Okey, sebelah-sebelah Satu sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, bagus Chung. Ini siapa? Okey. Jiwa dapat berapa bentuk? 2 bentuk juga. Okey, bagus. Jiwa. Okey, next. Siapa lagi? Chong Yin. Okey, 1 bentuk je perasu. Salah perasu. Ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk Chong Yin ada 2 bentuk, betul. Bagus. Terima kasih. Okey. Siapa lagi nak tunjuk jawapan? Okey, terima kasih Chong. Okey, siapa lagi nak tunjuk jawapan? Perasu ada 2 bentuk Perasu bila kita tengok dari atas, tengok sini, kita akan nampak first yang pertama ni kita nampak warna kuning, betul? Then kita nampak yang warna purple. Bila cikgu kematkan dia ke bawah, bayang-bayang dia, kita akan nampak 2 bentuk. 2 bentuk dia macam ni. 1, 4, 1, 6. Ataupun kita boleh buat 1 atas, 1 bawah. Sebab ini pelan. Pelan boleh buat daripada 2 pandangan Ada 1 atas, 1 bawah atau sebelah-sebelah. Okay, how many of you dapat jawapan betul? Angkat tangan. Ini jawapan dia. Berapa orang dapat jawapan betul? Okay, bagus. Okay, ramai dapat jawapan betul Okay, Chung Li Heng, Jewa. Okay, siapa lagi dapat jawapan betul tadi? Okay, ramai Okay, Jewa, Chong. Okay, Amar. Okay, Amar dapat jawapan betul. Okay. Nanti perasu tengok balik Okay, look at here. Number 7 now. Number 7. Nombor 8.
Gambar yang sama. Gambar yang sama tapi kita tengok dari depan. Okey, gambar yang sama tapi kita tengok dari depan. Cuba awak lukiskan. Apakah bentuk yang awak dapat? Gambar yang sama tapi tengok dari depan. Apakah bentuk yang awak dapat? Tunjuk dekat cikgu. Okey, siapa ni dapat dari depan dulu ni? Okey, Chung. Okey, bagus. Chung, bagus. Okey, Chong. Chong, mana jawapan awak? Ni. Kurang tepat, Chong. Kurang tepat. Dia ada tajam ni, dia ada tajam ni. Chong boleh betulkan sikit. Okey, dia ada tajam. Bentuk macam rumah Okey, ni betul ni. Jewa betul. Jewa betul. Okey, bagus. Okey, siapa lagi? Okey, ada nak show your answer? Ada nak tunjuk jawapan kat cikgu? Okey, kita tengok jawapan dia So, kita nampak ni daripada pandangan depan So, kita akan nampak yang pertama yang kuning ni, bentuk yang kuning. Bila cikgu kembalikan dia ke belakang pun dia masih bentuk yang sama. So, jawapan dia macam ni lah. Mesti macam ni. Boleh terbalik tak? Tak boleh terbalik. Jawapan dia mesti tinggi dia 6, lebar dia 4. Kerana dekat sini 6, sini 4, tengah-tengah dia ni 2 ni, tinggi dia mesti 5. Yang ni lukis dia, sini adalah 5. Berapa orang betul dapat jawapan ni? Angkat tangan. Ada orang Okey, bagus. Amal, bagus. Chong, okey. Ramai betul. Jewa betul. Okey, Chung betul. Okey, ramai. Perasu betul. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, you bagus. Okey. Okey. Bagus ramai dapat jawapan yang betul. Dah nampak dah Dah boleh nampak? Okey, seterusnya. Soalan 8, soalan 9. Okey, bentuk macam ni. Tengok dari depan. Ada berapa bentuk? Cuba buat. Bentuk begini, kita tengok dari depan. Ada berapa bentuk? Okey, ada berapa bentuk? Siapa boleh tunjuk jawapan kat cikgu? Berapa bentuk? Tunjuk cikgu jawapan. Berapa bentuk? Berapa bentuk? Boleh tunjuk cikgu jawapan? Boleh tengok jawapan? Satu bentuk ke Chong? Salah Chong. Ada banyak bentuk tu Chong. Berapa bentuk? Tengok dari depan tengok dari depan. Tengok dari arrow merah tu. Dari Y. Siapa nak show your answer? Okey, Chong, apa macam mana jawapan awak? Okey, sila okey, satu tinggi, satu rendah. Okey, Chung dapat satu tinggi, satu rendah. Okey, orang lain? Ada answer? Chung, okey, bagus. Okey, orang lain ada answer tak? Nak share dengan cikgu? Ada answer tak? Ada orang tengok, ada orang tak jawapan tak? How many? Berapa bentuk? How many shape? Siapa ni? Chong. Okey, Chong. Okey, satu tinggi, satu rendah. Okey, bagus. Okey, cikgu dah nampak. Okey, next. Siapa lagi nak tunjuk jawapan? Siapa lagi nak tunjuk jawapan dekat cikgu? Ada tak yang nak tunjuk jawapan? Okey, tak ada Okey, tengok sini. Apabila bentuk begini, cikgu akan nampak yang pertama ni yang hijau ni. Kita nampak dari depan, betul? Kita nampak dengan jelas. Dan kita akan nampak yang biru ni. Dan bila kita gerakkan dia, kita akan nampak how many shape? Ada 2 bentuk. Okey, ada 2 bentuk. Okey, ada 2 bentuk and then jawapan dia. So, jawapan dia ada 2 bentuk macam ni. Satu tinggi, satu rendah, satu tinggi. Kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Berapa orang dapat jawapan betul? Angkat tangan. Okey, bagus. Berapa orang dapat jawapan betul? Okey, ramai Okey, bagus. Okey, bagus. Perasu sudah betul. Oh, sudah betul. Amar. Okey, lagi yang lain mana? Okey, ramai dapat jawapan betul. You betul, Chong betul. Okey, thank you. Okey, bagus. And the last one. The last one soalan nombor 10. Okey, tengok dari atas. Ada berapa bentuk ni? Tengok dari atas. Tengok dari atas. So, how many shape? Awak tengok yang atas ni, awak tengok yang atas ni 6 Yang atas ni 6, tapi yang bawah ni 5. So, it should be ada satu garisan putus-putus. Mesti ada garisan putus-putus. So, bagaimanakah jawapan awak? So, berapa bentuk ada?
Macam mana jawapan awak? Ada yang nak share jawapan dengan cikgu? Ada yang nak share? Ada yang nak share jawapan tak? Any answer? Oh sorry, tak nampak siapa ni? Siapa? Chong. Okay Chong, ada garisan putus-putus Chong? Ada garisan putus-putus ya? Awak tengok dari atas. Okay, betul kan ada garisan putus-putus? Ada? Cikgu tak nampak garisan putus-putus awak. Dan yang kecil tu atas sikit. Itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Okay, 3 bentuk Sepatutnya ada berapa bentuk ni? Okay, orang lain? Kita tengok jawapan nanti Chong. Orang lain, siapa nak share? Ada yang nak share gambar tak? Ada yang nak share gambar? Okay, Chung. Berapa bentuk awak dapat Chung? 3 bentuk. Okay, 3 bentuk juga. Ada garisan putus-putus Orang lain ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Okay, kita tengok sekarang. Okay, tengok sini. Bentuk dia atas ni lebih panjang Sini 6 Yang kat bawah ni 5. Nampak tak? So awak nampak yang pertama, yang biru ni. Okay, yang kedua ni awak akan nampak yang merah ni. Dan yang ketiga, awak nampak yang biru gelap ni, atas ni. Dan yang keempat nampak yang kat bawah ni. Bila cikgu kematkan dia ke bawah sebab yang atas lebih besar. Okay, so awak akan dapat, dia ada 1, 2, 3, 4 bentuk. JK ni, awak tak nampak mungkin. JK ni adalah garisan putus. Okay, siapa yang salah tolong buat pembetulan Boleh faham tak? JK itu adalah garisan putus-putus. So berapa orang betul soalan ni? Ada yang betul tak? Berapa orang betul? Angkat tangan. Berapa orang betul? Ada Okay, so awak buat pembetulan untuk soalan ni. Okay. Jelas? Jelas tak? Sekarang? Jelas. Okay, sekarang boleh faham Okay, kalau faham bagus. Okay, sekarang kita tengok balik buku teks. Dekat buku teks tu tak ada animation kan? Okay, tengok balik buku teks. Cikgu akan bagi sedikit kerja lah untuk awak, boleh? Okay, cikgu akan share soalan. Okay, sebelum tu cikgu tengok. Ini adalah soalan SPM Okay, ini adalah soalan SPM, awak tengok. Okay, songsang sisi tidak diterima. Contoh kan? Okay, tengok gambar dia macam ni kan? Syarat-syarat dia. Ini adalah gambar dia, bentuk dia L macam ni. Kalau songsang sisi, songsang sisi maknanya kita terbalik lah. Dia menghadap ke sebelah kiri pula. Lengan di bawah sebelah kiri, jadi tidak diterima. Yang ini diterima Yang A ni, jawapan A boleh kita terima. Jawapan B pun kita boleh terima. Jawapan C pun kita boleh terima, pandangan dari depan. Kalau kita tekap jawapan tu masih lagi dapat bentuk yang sama. Tapi jawapan D ni tidak boleh diterima. Jawapan sebenar ini kan? Jawapan sebenar sepatutnya ni lah. Yang pertama, yang inilah jawapan sebenar ni. Sepatutnya bentuk yang ini lah. Tapi ini masih boleh diterima. Sebab bila cikgu terbalikkan dia macam ni, dia akan jadi bentuk begini. Ataupun cikgu letak dia terbalik begini, dia akan menjadi bentuk macam ni. Ataupun cikgu baringkan dia macam ni, dia dapat bentuk B ni. Jadi untuk A, C dengan B ni masih boleh diterima dan masih dapat markah. Tapi kalau macam ni, soalan D ni dia terbalik. Kaki dia sepatutnya sebelah kanan, tapi dia lukis kaki dia sebelah kiri ni. Kaki dia sebelah kiri. Ini kita panggil songsang sisi. So songsang sisi tidak ada markah. Faham? Boleh faham tak? Okay, bagus. So seterusnya kaedah Swalona. Okay, pastikan mempunyai silinder. Okay, ini contoh lah. Okay, pandangan dari X. Okay, ini contoh lah kalau yang siapa yang tak berapa nampak lagi tadi. Kita ada 2 bentuk lah. Satu yang merah dan satu yang biru. So kita boleh lukiskan gambar dia begini. Okay. Ini untuk yang tak berapa nampak lagi lah. Okay. Dan satu lagi. Untuk dongakkan Y. Pandangan pelan dari atas. Pandangan pelan dari atas. Kita, macam tadi soalan tadi. Okay, kita ada satu bentuk yang warna kelabu tadi. Warna kuning, satu bentuk. Dan warna pink ni satu lagi bentuk. Bila kita suluh dia ke bawah, dia akan jadi macam tu lah. Satu bentuk tu akan turun ke bawah.
Ada berapa bentuk ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk termasuk yang putih. Sebab yang ni putih ni lagi panjang. Okey, yang bawah ni lagi panjang. Jadi kita ada yang hijau tadi, yang kuning, yang merah dan satu lagi yang putih. Jadi bila pelan kita tengok dari atas, kita akan nampak 4 bentuk macam ni. Dan semua garisan tu adalah garisan terus. Sebab kita boleh nampak dari atas. Okey, kita boleh nampak dari atas. Okey. Seterusnya, sebuah prisma tegak, okey kat sini. Kalau kita lukis pelan. Okey, prisma ni kan, bila kita nak lukis pelan dia, okey, kita akan nampak tanah dia lah. Bayang-bayang dia 4 dengan 7. Okey, so itulah bentuk dia. Kita akan nampak dengan jelas. Untuk TU ni bila kita suluh dia akan jatuh ke R dengan Q. Dia akan jatuh ke bawah. Jadi kita tak perlu lukis lagi dah. Kita tahu garisan tu ada dan kita nampak dengan jelas. Sebab dia adalah garisan yang sama dengan R dan Q. Okey, jadi P kat sini. Ini Q dengan U tadi. Okey, 4 cm. T dengan R ni nak bagi awak faham 7 cm. Dan S. Okey, kat situ So, kalau bentuk betul, PUTS tadi 1 markah. Bentuk saja betul. Bentuk ni macam ni betul. 1 markah. Garisan ukuran syarat SP mesti lebih besar daripada PU. SP mesti lebih besar daripada PU. Dan mesti ukuran tepat. Tambah tolak 0.2 cm. Maknanya ada orang guna pembaris tapi dia sengit. Walaupun garisan dia lurus tapi dia sengit. Kalau dia sengit pun mesti sudut dia tak boleh lebih daripada 91 darjah. Atau 89 darjah. Kalau lebih daripada 89, katalah ukuran dia tu sengit. Katalah macam ni Katalah awak guna pembaris. Tapi awak lukis sengit. Macam ni kan? Sepatutnya macam ni kan? Tapi awak punya pembaris ni sengit. Awak pegang sengit. Dia sengit sikit macam ni. Macam ni sikit kan? So garisan awak lurus tapi sengit macam ni. So cikgu akan ukur. Okay, cikgu akan ukur menggunakan pembaris awak lah akan ukur menggunakan ni. Menggunakan ni, betul tak garisan awak ni 90 darjah. Kita ukur kat sini lah. Nampak tak ukuran ni? Betul garisan ni 90 darjah. Tapi kalau cikgu ukur garisan tadi ni kat sini kan sengit, sepatutnya 90 darjah. Tapi dia sudah lebih. Dia jadi 90 kat sini kan 93 darjah. Garisan awak macam ni kan. So awak tak dapat markah lah. Kena tolak lah markah kat sini. Okay, jelas tak? Jadi hati-hati bila melukis pelan. Arkitek ni kalau lukis pelan sengit, rumah boleh roboh. Sebab tu kena betul-betul. Kena lukis dengan saiz sebenar. Okay, jadi itu adalah salah satu contoh lah. Ini cikgu tunjukkan. Satu lagi contoh soalan sebenar, soalan SPM. Soalan SPM, kalau kita tengok dongakkan dari X. Okay, cuba awak langkahkan. Awak boleh tak buat soalan SPM sekarang? Cuba awak langkahkan. Apakah bentuk yang awak dapat? Dongakkan X. Cuba langkahkan. Apakah bentuk yang awak dapat? Sudah? Langkah saja. Simple langkah saja. Apa bentuk awak dapat? Okay, kita tengok jawapan awak betul tak? Okay, bila kita tengok daripada X, kita akan nampak bentuk yang hijau ni satu. Dan, okay, itu satu bentuk. Dan bentuk yang kuning ni pun satu. Satu lagi bentuk. So, bila kita lukis mesti dengan saiz sebenar, dengan ukuran yang tepat dan sudut yang betul. Okay, kita akan dapat macam ni bentuk dia. Satu tinggi, satu rendah. Satu trapezium dan satu lagi segi 3. Okay, mesti dapat bentuk macam ni lah. Baru dah dapat markah penuh. Ini soalan SPM Siapa dapat jawab soalan ni, maknanya dia dah boleh jawab untuk soalan SPM. Okay. So kita masukkan ukuran, kita lukis dengan saiz sebenar. Boleh? So bentuk betul 1 markah, garisan mesti sama semua ni, cikgu ukur. Garisan mesti tepat lah. Okay. Dan ukuran ketepatan tambah tolak 0.2 cm. Kalau boleh lebih kalau lebih kat sini sepatutnya 5 cm, awak lukis sampai 5.3 cm, awak kena tolak markah lah. Tapi kalau 5.1, 5.2 atau 4.8, cikgu masih boleh terima lagi Okay, so hati-hati dengan ukuran Okay. So itu saja. Ini contoh contoh soalan lain. Soalan yang sama tapi tengok dari Y. Tengok dari Y. Okey, sekarang cuba awak lukiskan apakah bentuk
Yang awak nampak. Lakarkan dulu. Apakah bentuk daripada Y? Ada berapa bentuk awak nampak? Apakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi tu adalah LR. Tapi LR kena bahagilah dengan LK atau JK 4 cm. Yang paling tinggi tadi tengok ukuran sebelah. Paling tinggi tadi berapa cm tadi? Tengok yang sebelah tadi tengok yang sebelah. Okay, tengok sebelah. Ish. Berapa cm tadi? Berapa cm? 6 kan? Sini 5, sini 1 kan? 6 cm kan? Okay, so kat sini 6 cm lah tinggi dia. So bila awak tengok daripada Y, awak akan nampak satu bentuk yang paling tinggi kat sini. Yang mana orange ni adalah 6 cm, LR ni 6 cm. Tapi dekat sini kena potong 4 cm. Untuk L, untuk KJ, KJ 4 cm. Kemudian dekat sini TS ni berapa cm? So yang ini hijau kan? Bila cikgu gerakkan dia, kita akan nampak dua bentuk. Tetapi ada lagi satu bentuk kat belakang sana, kita tak nampak. Kita wakilkan dia dengan garisan putus. Sebab dekat sini 2 cm So bila awak lukiskan dia, awak akan nampak bentuk dia macam ni. Ada satu garisan putus. Dapat tak jawapan? Dapat tak jawapan macam ni? Kalau dah dapat. Okey, bagus. Dah dapat, maknanya awak boleh buat soalan SPM lah. Okey, ada garisan putus-putus. Sebab garisan di belakang kita nampak, tetapi kita tak boleh nak lukis nampak, tapi kita wakilkan dengan garisan putus. Okey, so ini markah-markah dia. Untuk garisan putus-putus ada 5 markah. Kalau garisan putus-putus ni awak tak buat, tengok markah dia. Kalau garisan putus-putus ni awak tak buat, yang pertama awak dapat markah pertama, bentuk betul. Garisan putus-putus awak tak dapat markah. Bila kat sini yang pertama ni garisan putus-putus ni dah tak dapat markah. Bila garisan putus-putus ni dah tak dapat markah, markah kat bawah pun semua tak dapat. Kalau awak punya gambar raja macam ni kan, gambar raja awak macam ni saja. Okay, sorry, gambar raja awak macam ni saja. Okay, tak ada garisan putus-putus yang tertinggal. So awak cuma dapat 1 markah saja. Okay, daripada 5. 1 markah daripada 5 markah. Rugi tak? Rugi kan? Jadi yang ini wajib buat, garisan putus-putus mesti ditunjukkan. Okey. Kemudian macam mana hilang markah? Tengok sini. Okey, kalau kita boleh hilang markah apabila lukisan kita ni apa jadi ni? Ni. Apa jadi ni? Lukisan kita tak kemas, ada double line, tak boleh. Double line tak boleh. Kemudian tu ada terang gelap, bold line kat sini. Kat sini tak sekata lah. Kat sini lebih tebal. Tak boleh. Itu pun tolak markah. Okay. Dan kesalahan lain yang ditolak apa ni? Ada gap. Nampak tak? Kat sini ni. Ada extension. Ada extension, ada lebih kat sini, tak boleh. Kat sini ke lebih atau kat sini ni terlebih kan? Garisan tadi terlebih, semua ni tak boleh. Ada extension, tolak markah. Dan yang kat sini apa? Ada gap. Putus. Putus macam ni. Kalau padam pun tak bersih. Ini pun ada terang gelap. Pun markah akan ditolak. Okay. Lukisan awak kena jaga-jaga Ada gap pun tak boleh. Okey. Kemudian ni sepatutnya apa? Garisan putus-putus lah. Tak boleh. Sepatutnya garisan terus tapi dia buat garisan putus-putus. Tak dapat markah. Ini pun tak boleh. Apa makna, kenapa ni? Kenapa ni tak boleh ni? Kenapa tak boleh ni? Dia guna pembaris kerat dan kat sini ukur lain. So pembaris dia ni tak sama, tak sekata lah. Dia tak sekata. Tak boleh. Ini pun markah tak dapat. Ini pun kat sini pun tak dapat markah. Okay, sini pun tak dapat markah Jadi hati-hati melukis. Tak selari, okay. Extra line tak boleh. Okay, so ada soalan lain tak nak tanya? Ada soalan lain tak nak tanya? Setakat ni boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham. Betul boleh faham okey, kalau boleh faham bagus. Okey, cikgu akan teruskan lagi sikit masa, 5 minit lagi. Okey, macam ni cikgu akan minta kamu buat satu soalan. Okey. Satu soalan teruslah. Okey, boleh tak awak buat dalam Jamboard? Cikgu akan share satu Jamboard. Cikgu akan bagi link dekat awak dalam group. Kemudian awak lukiskan plan, sama ada awak nak ambil gambar atau tampal dekat Jamboard awak tu, ataupun awak nak lukis terus daripada Jamboard tu. Awak boleh gunakan pen, kalau ada Android pen,
Kalau awak boleh guna jari awak, okay, ataupun awak boleh buat DIY pen, okay. So saya minta awak tolong buat soalan. Okay, tengok buku surat, buku teks awak Muka surat 191. 191. Muka surat 191. Homework. Okay, homework. Page 191. Okay, soalan 1. Soalan 2. Okay. Okey, kemudian muka surat 192. Okey. Kemudian page 192. Okey, dekat page 192, soalan nombor nombor 2. Nombor 2. Dan okey, hitungkan tinggi ni. Okey, ni semua ni nombor 3 dan nombor 4 pun boleh. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey, jadi tak semua kena melukis, ada yang hitung tinggi. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, buat ni dulu. Kita akan bincang next week. Next week. Boleh tak? Buat dulu Ada 1 minggu ni. Boleh. Ada 1 minggu masa sebelum kita jumpa next week. Kita akan bincang. Dan soalan macam ni kan, soalan-soalan macam ni kita akan bincang lah, yang ada pengiraan sikit. Nyatakan nisbah, ini soalan ni kita akan bincang minggu depan. Okay, boleh faham tak? Boleh Boleh faham. Okay, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak? Betul? Semua faham? Apa kita belajar hari ini? Apa kita belajar hari ini? Pelan dan dongkakan bab 7. Ada berapa? Pelan 1, dongakkan dari X 1, dongakkan dari Y 1. Jadi ada 3 pandangan yang kita kena buat. Okey, so apa kita belajar hari ini kelas? Apa kita belajar? Pelan dan dongakkan. Okey, pelan dan dongakkan. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada soalan. Okey. Okey, kalau ada soalan jangan malu-malu. Awak tanya saya awak PM saya. Tapi daripada 3 Zora, saya tengok tak ada pun yang PM saya tanya soalan, semua sudah pandai Okey. Ada soalan lagi tak nak tanya? Tak ada. Okey. So nanti cikgu akan cuba gunakan ni whiteboard ni. Cikgu akan cuba gunakan whiteboard ni untuk awak masukkan, kita akan cuba masukkan soalan pelan kat sini kan. Okey, contoh katalah cikgu ambil satu soalan daripada buku awak. Soalan ni cikgu akan masukkan satu soalan ni. Okey. Okey. Awak boleh cuba buat. Saya akan masukkan satu soalan ni. Contoh macam ni kan. Nampak tak saya punya ni? Boleh nampak Okey. So, cikgu akan masukkan soalan ni. Awak cuba buat. Awak boleh guna pen ni. Kasi ada pen, ada warna-warni pen ni. Awak boleh masukkan kat sini. Boleh lukiskan. Boleh langkahkan atau lukiskan. Awak boleh guna mouse ke, awak boleh guna jari awak pun boleh kan. Kalau ada pen lagi bagus lah. Okey, awak boleh tukar colour. Okey, boleh tukar colour. Dan kat sini kalau salah kita boleh padam. Okey, boleh padam. Okey, saya akan cuba buat and then katalah, okey, ini ada sticky note Kasi ada sticky note. Awak masukkan nama awak. Katalah Rosham. Rosham masukkan nama awak. Okey, so kat sini ini Rosham punya jawapan. So bila Rosham dah masuk page 1, awak jangan guna page 1, awak guna page 2. Masukkan nama awak dulu. Orang lain boleh masukkan page 3. Boleh tak? Boleh tak awak guna ni? Nanti saya akan cuba share whiteboard ni dekat awak dan awak cuba masukkan nama awak. Boleh tak? Masukkan nama awak, jawapan cikgu nak tengok. Kalau awak tak boleh nak tulis, kalau awak tak ada pen awak tak ada pen nak tulis, tak boleh tulis dekat jawapan kat sini.
Kalau tak boleh tulis, macam ni awak tak boleh tulis guna pen atau guna jari awak ke, awak boleh copy, awak boleh snap gambar and then boleh masukkan kat sini. Boleh choose file, upload gambar. Boleh masukkan, awak dah print tu awak copy kat sini. Copy paste lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh cikgu. Cikgu akan share. Okey, cikgu akan share dekat kelas awak sekarang. Okey, cikgu akan share. Nanti awak cuba buat soalan ini. Nanti Cikgu akan dalam buat Telegram. Cikgu akan share dalam Telegram. Tapi awak boleh jawab daripada link. Awak boleh jawab daripada link yang cikgu bagi. Okey, cuba awak tengok dekat Telegram awak. Okey, cikgu akan share. Cikgu bukan yang ini sekejap. Mana tadi? Sini. Okey, cikgu share kat sini. Okey, copy. Okey, cikgu share dekat dalam Telegram awak. Itu link itu adalah link dekat Jamboard. So semua orang boleh cuba, boleh masuk. Semua orang boleh masuk dalam link yang cikgu bagi ni. Okay, semua boleh masuk and then awak kena tempah, awak kena book satu page tu awak punya nama. Satu page awak punya nama. Kalau page tu dah ada orang lain, awak tukar page lain. And then kalau ada jawapan, awak cuba snap gambar and then paste kat sini. Kejap lagi cikgu akan tukar soalan ni Boleh Boleh tak kelas? Okay, bagus. Kalau boleh bagus, nanti kita akan buat aktiviti Okay, so kalau tak ada soalan, cikgu kejap lagi cikgu akan paste soalan dekat situ. So, kalau tak ada apa, kelas dismiss. Okay, thank you kelas. Sekian, terima kasih cikgu. Cikgu nak download. Apa dia? You kena download dulu Jamboard tu. Awak kena install dulu Jamboard Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Adesso usa combinazione con chi insomma nasce va finire.